Assalamualaikum, bertemu kembali. PKR hari ini mendedahkan video yang menunjukkan Ahli Parlimen Bagan Datuk, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Parti itu hari ini. Pengarah strategi PKR Rafizi Ramli berkata daripada video itu, 2 petisyen difailkan secara berasingan yang mengisytiharkan keputusan pilihan raya umum ke-13 bagi kerusi itu sebagai tidak sah. Petisyen berasingan itu difailkan di Mahkamah Tinggi Melaya di Ipoh pagi tadi oleh bekas calon Parlimen Bagan Datuk Mahdi Hassan dan pengundi Azmi Sulaiman. Hadir sama Mahdi dan Peguam Bela Edmund Bun Taisun. Mereka turut menyiarkan 3 video yang berkaitan Zahid Hamidi melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Dalam video terbabit pada 19 April menunjukkan bukti bahawa responden secara tidak langsung melalui seseorang S. Ramalingam memberikan wang tunai RM100 dan 5 kampit beras 1 kilogram dengan logo cetakan Barisan Nasional kepada 1,000 orang yang hadir di Dewan San Marka Hutan Melintang. Manakala 2 video lain, Zahid mengakui melantik dan mengambil 24,000 orang jentera dengan bayaran wang tunai dan pemberian beras. Rafizi mendakwa bagi kesalahan-kesalahan itu responden, Zahid, dikatakan menyalahi undang-undang di bawah Seksyen 21-1, Seksyen 21-2, bahagian 4 atas pengambilan kerja dan Seksyen 10-A bahagian 3 serta Seksyen 32-C atas kesalahan menyogok dan rasuah. Maka ia juga adalah bukti yang cukup jelas bahawa beliau telah melakukan kesalahan. Datuk Zahid rasa dia pandai sebab dia bagi rasuah ini kononnya kepada jentera, dan dia mengaku seperti yang video dari tengok tadi, ada 24,000 orang jentera dia di Bagan Datuk. Undi yang dia dapat 17,000. Maknanya kalau semua ni jentera dia, 7,000 jentera dia tak mengundi dia sendiri. Rafizi menambah, bukti-bukti itu sebenarnya menunjukkan bahawa Zahid membelanjakan lebih RM2 juta untuk memberi gula-gula itu. Itu adalah semua petisyen biasa. Dia kalau campur dengan yang Azmi Sulaiman, dia jadi 20. 19 petisyen untuk 19 kerusi parlimen, jadi 20 petisyen termasuk daripada Azmi ini untuk 19 kerusi parlimen. Dalam PRU 13 lalu, Zahid memenangi kerusi parlimen itu dengan undian sebanyak 17,176 sekaligus menewaskan Mahdi dengan majoriti 2,108. Difahamkan petisyen itu juga akan dihantar kepada Zahid pada masa yang akan ditentukan kelak. Sementara itu, Portal Malaysia kini melaporkan calon PKRD Setiawangsa Ibrahim Yaakob dalam petisyen pilihan rayanya mendakwa Suruhanjaya Pilihan Raya SPR gagal menyemak kewujudan pengundian 2 kali di kawasan parlimen itu. Ibrahim yang tewas dengan majoriti 1,390 dalam pilihan raya umum lalu dalam petisyennya juga mendakwa 8 orang mempunyai nama yang sama dijumpai dalam senarai nama pemilih pos. Kementerian Pertahanan dan beberapa kem terletak di dalam Parlimen Setiawangsa. Pada pilihan raya umum yang lalu, saluran 4 pada pengundian awal untuk pegawai tentera menunjukkan seramai 650 orang telah mengundi tetapi 690 kertas undi dikeluarkan. Ini menimbulkan persoalan berhubung 40 lagi kertas undi seperti yang tercatat dalam borang 14. Menteri Wanita, Keluarga dan Pembangunan Masyarakat Datuk Rohani Abdul Karim dituntut supaya tidak berdolak dalih dan menjelaskan maksudnya apabila berkata kes kematian Altantuya Syaribu sudah diselesaikan. Ini susulan kenyataan Rohani dalam satu portal berita yang dipetik sebagai berkata, kes tersebut telah ditangani. Ketua Wanita PKR Zuraida Kamarudin berkata Rohani perlu menjelaskan kepada umum bagaimana kes itu diuruskan. Dakwanya, ramai pihak mengetahui pihak yang terlibat dalam kes itu adalah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak dan tidak dikenakan sebarang tindakan. Rohani should not act cowardly but must be bold as she is the voice of women in this country. If she dare not put her foot down on this matter, how is she going to stand up for Malaysian women in the parliament? Sebelum ini, Rohani enggan mengulas apabila ditanya mengenai satu memorandum daripada delegasi Mongolia yang menuntut jawapan berhubung kes kematian wanita warganya Altantuya.
Ketika sidang kemuncak Global Wanita di Kuala Lumpur itu, Presiden Persekutuan Wanita Mongolia MWF J. Enderen Shimik yang mewakili 70 orang delegasi Mongolia berkata, perbicaraan baru bagi kes itu harus dimulakan dengan mengetahui siapa yang bertanggungjawab atas kematian Altan Tuya. Zuraida mendakwa alasan yang diberikan Rohani bahawa delegasi berkenaan tidak menyatakan secara terus kepada beliau tidak boleh diterima. Majlis Perbandaran Selayang MPS telah mengarahkan pemberhentian projek kondominium mewah 29 tingkat Dolomite Park Avenue yang menimbulkan kontroversi atas sebab keselamatan dan perlindungan alam sekitar. Yang di-Pertua MPS Tuan Muhammad Azizi Muhammad Zain berkata, projek itu dihentikan selepas mendapat arahan daripada kerajaan negeri yang mendapat laporan penuh daripada jawatan kuasa khas untuk mengkaji semula projek pembangunan itu. Kerajaan Selangor pada Januari lepas membatalkan itu kerana pemajunya Dolomite Properties Sdn Bhd tidak mengikut syarat dan garis panduan yang ditetapkan oleh MPS. Stik dah bagi dulu Datuk Menteri Besar dah announce kata kita stop benda tu kan. Sebab ekoran daripada laporan jawatan tu. Sebelum ini projek kondominium, komersial campuran dan kereta kabel tersebut dengan nilai pembangunan kasar sebanyak RM248 juta mendapat kritikan pelbagai pihak mengenai kesan negatif pembangunan terhadap kuil Batu Cave dan kawasan sekitar. Berkenaan projek rumah kedai pula, pemaju perlu akur dengan syarat MPS yang menghendaki rock fall barrier, penghadang runtuhan batu dan ditches parit longkang dibina sebelum diberi sijil siap dan lulus. Selagi dia tak buat dua ni, kita tak akan sokong dia punya sisi yang untuk shortload. Untuk pembangunan ni, dia kena buat dua perkara yang diwajibkan lah. Jangan syarat, kita bagi keputusan dulu. Sementara itu, bagi projek kereta kabel, pihak MPS telah mengeluarkan arahan pemberhentian kerja dan sekarang ini beberapa projek sekitar dalam proses untuk membuat pemutihan. Bila nak buat pemutihan, jadi kita minta dia stop yang tu dulu supaya dia mohon untuk bangunan-bangunan di kawasan sekitar kuil tu yang mana tidak ada kebenaran merancang tu, dia mohon kat kita. Jadi once dia dah buat permohonan dah okey tu, and then kita akan ambil dia punya tu lah. Sekian Bulletin 13, teruskan melayari www.selangorku.com untuk pelbagai paparan menarik. Saya Marniza Osman, dengan itu Assalamualaikum dan salam hormat.